Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan bincangkan satu lagi video berkaitan dengan gravitational force. Mari kita tengok soalannya. A 200 kg object and a 500 kg object are separated by a distance of 4 meter. A. Find the net gravitational force exerted by this object on a 50 kg object. Place midway between them. Jadi pertama sekali untuk soalan A, mari terlebih dahulu kita imagine situasi yang ada. Saya dah pun lukiskan gambar aja. Dalam gambar aja ni saya nak labelkan objek 200 kg sebagai M1 dan objek 500 kg sebagai M2. Jarak di antara kedua-dua objek M1 dan M2 adalah 4 meter. Di tengah-tengah, okey, perkataan yang digunakan dalam soalan ini adalah midway. Di tengah-tengah di antara objek M1 dan M2 ada satu mass lagi yang saya akan labelkan sebagai M3. Yang mana M3 adalah 50 kg. Okey, itu M3. Okey, so jadinya di sini kita nak kira the net force on object 3 by object M1 and M2. Pada objek 3 akan ada dua force yang bertindak pada objek 3. Force yang pertama adalah force yang dihasilkan oleh objek 1. So force by object 1 ataupun saya labelkan sebagai F31. Force pada objek 3 oleh objek 1. Force on object 3 by object 1. And direction dia ke kiri kerana mass 1 adalah berada di kiri mass 3. Dan satu lagi force yang bertindak pada mass 3 adalah force by mass 2. Saya labelkan sebagai F32. Ini force on object 3 by object 2. So untuk kita cari net force seperti biasa, kita akan buat penambahan vector. Okay, so the net force is equals to force 31 plus force 32. Nah, ini penambahan vektor, jadi kita kena ambil kira arah F31 dan juga F32. So F31, kalau ini adalah vektor, kita tahu bahawa F31 adalah negatif, so ke kiri. Nanti kita akan boleh tulislah equation ni sebagai F32 minus F31. So itu F net yang kita nak cari. Jadi kita boleh cari terlebih dahulu F31 dan juga F32 dengan kita apply rumus Newton's law of gravitation. F31 is equals to G M3 M1 over R square. Okay, yang mana G adalah gravitational constant, iaitu sama dengan 6.67 times 10 to the power of negative 11. Ini akan ada dalam list of constant yang soalan bagi. Okay, so mass 3 pula sama dengan 50 kg dan mass 1 sama dengan 200 kg divided by R dekat sini adalah
Okay, R13 lah. Okay, distance between mass 1 and mass 3. Okay, so R13. So, kalau kita tengok, disebabkan dia ada pada midway di antara mass 3 ni berada di antara M1 dan M2, maka jarak antara 3 and 1 adalah separuh daripada 4 meter, iaitu 2 meter. So, itu R13 sama dengan 2 square. Okay, so saya akan dapat pengiraan F31 sama dengan 1.6675 times 10 to the power of negative 7 Newton. 1.6675 times 10 to the power of negative 7 Newton. Okey, saya ambil lebih sedikit titik perpuluhan kerana ini belum lagi jawapan akhir. So, seterusnya, kita nak kira pula force on object 3 by object 2. Yang mana equation Newton's law of gravitation saya boleh tuliskan sebagai G M3 M2 over R32 square. Substitutekan value, G sama dengan 6.67 times 10 to the power of negative 11 times M3 is 50 kg times M2 is 500 kg divided by the distance between mass 3 and mass 2 is also 2 meter. Dan kita akan dapat F32, force on object 3 by object 2 is equals to 4.16 875 times 10 to the power of negative 7 Newton. Again, saya ambil lebih sikit titik perpuluhan kerana ini belum lagi jawapan akhir. Untuk kira jawapan akhir F net, saya dah sebut tadi, itu bersamaan dengan F32 minus F31. Okay, so itu bersamaan dengan 4.16875 times 10 to the power of negative 7 minus 1.6675 times 10 to the power of negative 7. Dan kita akan dapat net force pada mass 3 bersamaan dengan 2.5 times 10 to the power of negative 7 Newton. Okay, so ini adalah jawapan akhir bagi soalan example 3A. Now, sebelum saya gerak pada example 3B, kita perhatikan bahawa jawapan ini adalah nilainya positif. Kalau kita lihat balik pada gambar rajah yang kita lukis. Okay, so soalan ni tak ada beritahu sebenarnya manakah position M1 dan M2. Cuma saya sendiri telah letakkan M1 200 kg di sebelah kiri M3 dan M2 500 kg di sebelah kanan M3. Pelajar semua boleh buat yang sebaliknya. Boleh letak mass 2 yang 500 kg ini di sebelah kiri M3 dan mass 1 yang 200 kg di sebelah kanan M3. So, dalam kita punya pengiraan ini sebenarnya, awal-awal tadi, kita dah pun define direction, kanan sebagai positif dan kiri sebagai negatif. So, jawapan akhir kita dapat nilai positif. Jadi, di sini, kalau kita tengok, jawapan akhir kita dapat positif. Maka kita tahu bahawa arah net force kita adalah towards mass 2. Okay, so maksudnya betul lah. Kerana mass 2 itu lebih masif
daripada mass 1, jadi gravitational force-nya lebih besar dan menyebabkan the net force pada mass 3 adalah pada arah mass 2. So itu adalah soalan example 3A. Baiklah. Seterusnya, saya nak tengok pada soalan example 3B. Okey, soalan A dah selesai. Soalan B dia kata, at what position can the 50 kg object be placed so as to experience a net force of 0 from the other two object? Okey. So dekat sini soalan ni dia dah bagi tahu bahawa the net force is equals to 0. So itu dia dah bagi tahu. Yang dia nak tahu sekarang ni adalah dekat manakah position. Yang ini berujuk kepada sama ada nilai R31. Position ni maksudnya distance lah. Sama ada daripada objek 1, kita boleh cari, ataupun sama ada position dia daripada objek 2. Okey. So dalam soalan ni dia tak bagi tahu dia nak cari position itu daripada objek mana. So dia cuma cakap aja what position. Boleh kita letakkan the 50 kg object supaya the net force pada dia adalah 0. Okey, saya labelkan dulu gambar rajah. So macam tadi kita kekalkan gambar rajah kita. Yang di sebelah kiri ini adalah M1 200 kg. Yang di sebelah kanan pula adalah M2 500 kg. So di sini saya akan labelkan sajalah M2 is equals to 500 kg untuk kita punya future reference. Dan juga M1 sama dengan 200 kg. Okey. Jarak di antara M1 dan M2 juga masih kekal lagi iaitu 4 meter. Cumanya sekarang, okey, jarak yang kita tak tahu di sini ataupun distance yang kita tak tahu di sini adalah jarak di antara 3 dan 1. So R31 kita tak tahu. Begitu juga jarak di antara R3 dan juga R2. Kita tak tahu dua value ini. Dan in fact, soalan nak kita cari salah satu daripada value ini. Pelajar semua, dalam soalan ini saya akan cuba solve dengan kita mencari nilai R31. Okay, so let's say kita nak cari nilai R31. Baik. So soalan dah cakap, the net force is equals to 0. Itu adalah information yang penting. The net force is equals to 0. Net force ini adalah hasil tambah force pada objek 3. Yang mana force pada objek 3 ada dua, iaitu force pada objek 3 oleh objek 1 dan force pada objek 3 oleh objek 2. Jadi, equation net force ini saya boleh tulis sebagai force 32 minus force 31 is equals to 0. Okey. Di sini kita boleh nampak, kita boleh pindahkan satu ke sebelah. F31 boleh pergi sebelah. So, dia akan jadi F32 sebenarnya sama dengan F31. Ialah, dah net force dia sama dengan kosong. Jadi, kalau dekat sini kita nak cari R31 for example, kita boleh saja gantikan equation Newton's law of gravitation, Gmm over R square dalam kita punya equation ini. So, mari kita gantikan. So, F32 is G M3 M2 over R32 square
is equals to F31 sama dengan G M3 M1 over R31 square. Jangan rasa takut dengan unknown ataupun nombor-nombor ni, huruf-huruf yang tak ada value ni. Kalau kita perhatikan, kita boleh potong nilai G. Ini akan simplify kita punya pengiraan. Tak payah kita gantikan nilai itu. Nilai M juga kita boleh potongkan juga. Okay. So, di sini kalau kita nampak, kita ada dua unknown. Unknown kita di sini adalah R32 dan juga R31. Okay. Kalau kita nak cari R31 dalam kes ini, kita boleh gantikan nilai R32 in terms of R31. Apa maksudnya? Mari kita tengok balik gambar rajah yang saya lukiskan tadi. Dalam gambar rajah ini, R31 plus R32 is equals to 4 meter. R31 plus R32 is equals to 4 meter. So, kalau saya tulis relationship itu daripada gambar rajah tadi, R31 plus R32 is equals to 4 meter, maka saya dapat bahawa R32 sama dengan 4 meter minus R31. Yang ini, expression ini, kita boleh gantikan dalam kita punya equation. Okay. So, apa jadi sekarang kita punya equation? Kita akan ada M2 over, okay, R32 kita nak gantikan in terms of R31. So, dia akan jadi over 4 minus R31 square. Okay. That is equals to M1 over R31 square. Okay, perhatikan bahawa ada satu unknown saja dalam equation kita, iaitu R31. So, yang tinggal di sini adalah algebra yang boleh kita selesaikan untuk kita cari nilai R31. Jadi, sebenarnya kita dah boleh pun gantikan nilai yang ada. Ataupun ke kita nak rearrange dulu. Apa kata kita rearrange terlebih dahulu. Okay. So, saya nak rearrange R31 ke satu side. So, dalam kes ini saya akan ada R31 square over 4 minus R31 square is equals to M1 over M2. Okay. So, saya tak suka square kat sini. So, saya akan square root both side. So, kalau saya square root both side, saya akan dapat R31 over 4 minus R31 is equals to square root of M1 over M2. So, dekat sini saya dah boleh gantikan value. Okay, so kita akan ada R31 over 4 minus R31 is equals to square root of 200 over 500. Okay, so yang selebihnya adalah matematik. Okay, so apa yang saya boleh buat kat sini adalah kalau saya tekan calculator square root of 200 over 500, saya akan dapat bersamaan dengan 0.6325. Okay, so saya akan jadi equation saya R31 is equals to 0.6325 okay, times 4 minus R31. Okay, so apa yang kita buat kat sini, kita cuma selesaikan equation ini. Okay, kalau saya buat masuk dalam, saya akan jadi R31 is equals to 2.53
minus 0.6325 R31. Okay. Then dekat sini kita boleh terus solve untuk cari value R31. Yang mana kalau kita rearrange dan cari value R31, kita akan dapat jawapannya bersamaan dengan 1.55 meter. So, apa maksudnya dekat sini? Okay, mass 3 will experience the net force is equals to 0 when it is placed at 1.55 meter from object ataupun from mass 1. Itu je lah ayat dia. Okay? Tapi sebenarnya inilah jawapan saya. Okay? 1.55 meter. Okay, so itu saja perbincangan kita untuk soalan kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics channel untuk lebih banyak video. Sekian, thank you for watching.